Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bagi pihak Pertubuhan Perangsang Sosial Ekonomi India ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Fizi, pengurus zon Hijrah Selangor kerana sudi bersama kami pada hari ini untuk share maklumat mengenai jenis skim pinjaman di bawah Hijrah Selangor, dan juga Puan Kavita dan Encik Ramli dari Pertubuhan Perangsang Sosial Ekonomi India. Baiklah Encik Fizi, boleh kami tahu sedikit mengenai Hijrah Selangor dan apakah objektif skim Hijrah Selangor ini? Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, Puan Kavita, Encik Ramani. Saya daripada Yayasan Hijrah Selangor sebagai pengurus zon 2. Sebelum tu saya ceritakan sedikitlah tentang Yayasan Hijrah Selangor ataupun pengenalan untuk kita semua lebih tahu bagaimana. Okey. Hijrah Selangor ni sebenarnya ditubuhkan pada 24 hari bulan Mac 2015. Modal utama ataupun dana yang dapat daripada kerajaan negeri sebanyak 100 juta untuk dikembangkan kepada penduduk negeri Selangor di seluruh Selangor. Okey. Cawangan kita ada 20 cawangan di seluruh Selangor. Dan setakat ni pembiayaan yang dikeluarkan telah mencapai setengah bilion lah, 564,999 pengeluaran. Peserta kita pun kita dah ada. Kalau yang terkini peserta kita ada dah mendapat pembiayaan daripada Hijrah Selangor sebanyak 56,507 orang. Okey. Ramai. Ya, tapi yang aktif yang meminjam sekarang ni 39,096 orang. Okey. Berbalik pada soalan tadi, yang pertama tadi, pengenalan hijrah lah. Okey. Fokus kita utama untuk Hijrah Selangor ni, kita fokus untuk golongan B40 dan penjaga-penjaga kecilan yang menjaga di tepi jalan. Kita sedia maklum kalau penjaga-penjaga yang kecil ni tak ada siapa pun nak bagi loan. Tak ada modal. Pihak bank mesti nak SSM, nak penyata kewangan yang buku rekod dia yang baru berniaga, confirm dia takkan dapat pembiayaan daripada bank-bank yang ada besar. Jadi inisiatif kerajaan negeri untuk membantu golongan-golongan peniaga yang baru mula atau penjaga-penjaga kecil ni, untuk kita bantu dengan kita bagi modal untuk dia kelestarian dia punya pendapatan hidup dia. Okey, itu saja. Okay, so seterusnya, siapakah yang layak untuk menyertai Hijrah Selangor, dan boleh Encik Fizi terangkan kepada kami mengenai jenis skim pinjaman yang ditawarkan di bawah Hijrah Selangor? Okey, yang utama, fokus pinjaman kita yang utama, yang nombor satu, dia mesti mengundi di Selangor. Tak kira dia orang Perak ke, orang Kelantan ke, orang Johor ke, dia mesti mengundi di Selangor. Itu yang utama. Lepas tu dia mesti duduk bermaustatin ataupun tinggal di Selangor sekurang-kurangnya 5 tahun. Okey. Dia mesti ada penjagaan. Tak kira dah dia berniaga apa-apa, yang tak salah pada sisi undang dan agama, dia boleh memohon dengan Hijrah Selangor. Tidak mengira fahaman politik, tidak mengira lelaki atau wanita, dia boleh meminjam. Okey, sekarang ni pun kita dah kembangkan. Ada lagi satu skim. First, kita ada pinjaman Hijrah Selangor. Nombor 2, kita ada Zero to Hero. Nombor 3 yang terbaru ni, yang kita bawa, yang Menteri Besar kita lancarkan, skim Nadi. Skim Nadi ni dia fokus untuk penjaga-penjaga yang terjejas dengan pandemik COVID-19 lah. Sebab dia syarat dia lebih mudah. Okey, saya ceritakan yang pertama, yang komisioner ni. Pinjaman komisioner ni dia mudah saja sebenarnya. Pinjaman dia berperingkat. Sebab tu kita panggil pinjaman kerajaan negeri ni, yang dana negeri kita panggil pinjaman mikrokredit. Pinjaman kecil-kecilan, you punya rekod bagus, dia akan meningkat-meningkat. Pinjaman yang pertama ni, nama dia pinjaman komisioner yang kita bagi dana hijrah, 3,000 maksimum sampai 50,000. Kali pertama 3,000. Tempoh dia boleh buat setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 3 tahun. Okey, bila dia pinjam 3,000, dia bayar bagus, selesai, dia boleh naik sampai level kedua. Dia boleh pergi
10,000. Bayar bagus dia boleh pergi 20,000. Bayar bagus dia boleh pergi 30, 40, 50. Okey. Dia ada step lah. Pinjaman kecil-kecilan tapi berterusan. You bayar bagus lagi kita tolong. Dia tak apa orang kata, tak straight macam bank sangatlah. First kalau yang pinjam untuk pinjaman pertama 5,000, dia hanya minta statement 3 bulan. Sekurang-kurangnya you mesti ada saving 25% pada jumlah yang kita nak pinjam. Katakan kita nak pinjam 10,000, kita kena ada saving 1,250 saja. Okey. Yang kedua ni namanya zero to hero. Zero to hero ni kita fokus untuk orang yang tak ada apa-apa langsung, nak berniaga pun tak reti, duit pun tak ada. Jadi dia macam dia punya apa orang kata? Dia punya mentor mentee lah. Kita latih satu macam you seorang peniaga, kita ajar masuk bawah you tapi dia tak dapat duit. Katakan dia punya coffee, biar kau ajar dia tu. Kita akan beli produk dia untuk bantu dia. Dia ada training 6 bulan. Lepas tu kita sediakan tapak tempat dia berniaga untuk dia berniaga lah. Tapi ini dia ada kriteria dia lah. Pendapatan 1,500 ke bawah. Disenaraikan daripada jabatan kebajikan tu lebih membantu lah. Berbanding dengan pinjaman kita yang pertama tu, tak ada kriteria apa, semua orang boleh pinjam. Yang pinjaman yang pertama, yang konvensional. Yang pertama tu dia dah ada perniagaan. Yang ada tu dia dah sedia ada. Yang zero to hero ni kita ajar dia mengajar, kita provide everything dia. Dia kosong zero to hero ni. Dia tak ada knowledge apa-apa pun. Yang ketiga ni Nadi. Nadi ni kita baru tubuh. Nadi ni lagi mudah. Dia perlu ada yang pertama pokok dia kena mengundi di Selangor, IC, penyata bank yang menyatakan dia ada account lah, lagi kena transfer duit. Itu saja. SSM pun bila dia dah dapat duit 6 bulan seterusnya baru dia buat SSM. Sebab undang-undang Malaysia sekarang ni kena ada SSM, walaupun you punya tepi jalan pun kena ada SSM. SSM tu pun kita akan bantu, pihak PBT akan bantu cuba untuk dapatkan dia SSM supaya dia berniaga sekarang ni walaupun kat tepi jalan ke apa tak kena ganggu lah. Itu saving bank account ada sudah cukup. Ya. Tak perlu current semua lah. Tak perlu. Cumanya dia special sikit, dia kena ada group. Yang tadi tu skim komisioner dia pinjam individu, seorang dah boleh pinjam. Yang kedua pun dia seorang individu. Yang ketiga dia kena sekurang-kurangnya 3 orang. Grup dia nama A, dia pinjam maksimum 5,000. Setiap orang dia maksimum 5,000 lah. Kalau 3 orang dia 15,000 lah. Dia mesti ada grup. Dia tak boleh individu. Berbanding dengan yang komisioner tu dia boleh individu, yang zero to hero dia boleh individu. So grup tu hanya 3 orang ke atau lebih daripada 3 orang? Setiap nak pinjam dia mesti ada 3 grup. Tak kira berapa grup, tapi setiap peminjam tu satu grup, 2 grup. Dia satu grup mewakili 3 orang. Oh, satu grup tu kena ada 3 orang. Ya, baru dia layak untuk peminjam. Tak boleh lebih daripada 3 orang. Tak boleh. Okay, so macam grup A 3 orang, Ya. grup B 3 orang. Yes. Okay, so Lagi satu untuk pinjaman yang Nadi ni dia fokus untuk wanita saja. okey. Kalau you nak pinjam, you kena wakil wife lah. Berbeza dengan komisioner tu, siapa boleh pinjam. Okey. Ini khas untuk kaum wanita lah. Ya. Oh, okey. So di rumah everyone Yes. boleh join. Yang baru plan dah kena buang kerja, tak tahu nak buat apa, nak lagi kuih ke rumah, kita bantu. Memang kita bantu. Dia tak straight daripada syarat yang pinjaman yang pertama tu. Okey. Berapa bayaran Okey. bunga dia? Alright. Okey, dia punya charge urusan yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri 8%. Tapi dia bergantung pada tempoh lah. Kalau 6 bulan 4%, kalau setahun 8%, kalau 2 tahun 16%, kalau 3 tahun 24%. Per year basis lah. Ya, per year basis. Katakan dia pinjam 3,000. Dia kena bayar balik 3,240 tetap. Katakan dia tak boleh bayar ke saking, dia tetap jumlah yang tu. Itu dia punya. Nah. So extra dia hanya bayar 250. Yes. Daripada pinjaman Itu kalau pinjaman yang komersial tu dia ada saving. Kalau yang pinjaman ni dia tak ada saving. Oh, tak ada saving. Dia ada difference. Different lah. Kalau pinjaman komersial dia dah habis bayar, dia dah tak mau pinjam lagi, nanti kita akan pulang dah ada step amount lah. Ini sebenarnya bayaran dia katakan 80, tapi kita minta 100. 20 tu kita tolong simpankan. Dia ada 0.25 dia saving untuk saving. Nanti kalau pinjam apa dia akan bagi table semua complete kan. So baiklah Encik Hafizi, so kita ke soalan seterusnya. Apakah hak maksimum pinjaman dan jenis perniagaan yang layak untuk pemohon meminjam
Okey, untuk pinjaman komersial yang pertama tadi saya beritahu 3 sampai 50. Okey. Untuk pinjaman zero to hero 3 sampai 5. 1 sampai 5 lah. Untuk pinjaman yang nadi pun sama juga 1,000 sampai 5,000 maksimum. Untuk apa? Perniagaan. Yang penjagaan yang layak permohonan. Okey, dia mudah je. Kalau ikut betul kerajaan negeri nak bantu semua orang. Tak ada masalah. Jadi tak salah dari sistem undang-undang ni boleh apply, tak ada masalah. Saya nak tambah satu, jenis perniagaan katakanlah jenis perniagaan melalui online. Boleh ke mereka apply? Lagi kita galakkan sekali kita memang ada buat kelas secara percuma untuk bantu peniaga-peniaga tepi jalan yang customer dia mungkin kurang sekali nak bawa dia tarik untuk masuk ke online lah tu. Itu satu lagi satu. Katakanlah dia punya perniagaan hanya menggunakan platform saja. Boleh? Boleh juga ya, boleh juga apply. Selalu sebelum kita riliskan loan tu kita akan buat lawatan ke rumah. Walaupun dia tak ada kedai, dia jaga kat rumah, tapi benda yang dia jaga tu ada, tak ada masalah. Bukti dia buat dari Yes. Masakan dia ada satu Ya. perniagaan yang dia tengah jalankan. Ya. Okey. Okey, jadi selain daripada itu, apakah lesen yang diperlukan untuk memohon pinjaman tersebut dan aliran proses permohonan yang terlibat? Okey. Untuk saya cerita pinjaman yang pertama, untuk konvensional ni dia lebih strict sikit lah. Yang pertama dia memang wajib lah mana-mana permohonan pergi lah mana pun dia mesti kena ada register dengan SSM lah. Okey. First, dia kena datang cawangan-cawangan yang berhampiran dengan dia punya rumah. Dia datang jumpakan kita punya pegawai, kata dia nak mohon, kalau dia nak pinjam yang pinjaman konvensional, tak ada masalah. Dia boleh cerita apa semua. First dia akan minta IC, dia akan minta IC pasangan, kalau yang berkahwin, dia akan minta IC anak. Anak yang dalam tanggungan sahaja. Contohnya yang masih bersekolah sajalah, kalau anak yang dah lepas ada pendapatan sendiri, tak perlulah. Dia minta bil elektrik, standard. Dia akan minta bil elektrik, dia akan minta peta tu lukis secara apa? Secara lagaran lah dekat mana kedudukan rumah dia ataupun permis dekat dia sebab kita nak berlawan. Okey, bila dah proses tu, dia hantar di cawangan, masa yang dia ambilkan untuk pinjaman 10,000 ke bawah. Kena ingat 10,000 ke bawah, dia kelulusan dia di peringkat zone sahaja 14 hari. Kalau di peringkat lebih daripada 10,000, dia akan pergi sebulan sebab dia tak boleh lulus di cawangan, dia kena pergi ke ibu pejabat. 10,000 ke bawah 14 hari. Kalau lebih daripada 10,000 dia akan bawa ke ibu pejabat di Shah Alam. Dia akan ambil masa sebulan lah untuk kelulusan. Bila dah lulus tu, dia akan call menyatakan permohonan tuan dah lulus, tuan perlu bayar apa namanya kalau takaful ataupun insurans lah. Dia ada option puan nak bayar seorang ke ataupun nak carum pasangan. Kelebihan dia kalau mencarum 2 orang, salah seorang mati, pinjaman dihalalkan. You tak perlu bayar pun belen hutang. Kalau kita meminjam lah. Bila dah selesai, kita dapat, kalau orang Islam bagi khairat, orang bukan Islam pun dapat juga, tapi kita tahu dah bagi apa. Dapat macam sagu hati lah, sama juga lah, 1,500. Okey. Lepas tu, kalau kita sebagai peminjam, kita yang pinjam ni kita mati, habis lah. Kalau pasangan kita yang mati, kita boleh buat pinjaman yang seterusnya lah bila dah selesai semua. Tapi itu option. Katakan takaful tu 100, kalau you carum you punya pasangan, pilih 200 lah. Kalau you tak carum pun tak apa, tapi kalau meninggal, you tak boleh claim lah. Okey, jelas tu? Kata, okey, bila you dah bayar tu, itu sahaja bayar. Akan datang di cawangan untuk buat sign untuk terima loan. Seminggu lepas sign tu, dia akan transfer dalam account yang you bawa itu masuk ke pendaftaran. Savings account kita Yes. dia akan transfer. Tak perlu ada account company ke tak. Just account kita. Ya, sebenarnya. Tak perlu account semasa. So baiklah, jadi soalan yang terakhir pada hari petang ini, di manakah pemohon boleh mendapat borang permohonan dan bagaimanakah untuk hubungi Hijrah Selangor? Serta saya juga ingin nak tahu jika terdapat tiada rekod tidak baik di mana-mana agensi kewangan, adakah mereka ni layak memohon Hijrah Selangor? Okey, yang pertama saya jawab dekat mana nak mohon. Macam saya cakap tadi, dia kena pergi di setiap cawangan yang ada. Boleh tengok kita punya website, dia ada directory setiap cawangan. Sekarang ni yang jadi isu
orang menggunakan nama hijrah menipu menipu peminjam lah. Dia kata you nak beli you nak mohon hijrah, you kena beli borang 200. Setiap kita punya pembiayaan semua percuma. Dekat borang tu ada tulis borang percuma, tapi masih ada yang tertipu bayar. Ejen-ejen Yes, orang-orang mengambil kesempatan lah. Sebab saya bagi tahu, kita hanya potong bayaran takaful tu saja. Bayaran takaful tu bukan bayar kat kita, bayar kepada insurans lah untuk apa-apa jadi pada you. Pinjaman tu tak payah bayar lah. Okey, lagi satu untuk yang tadi tu apa? Bagaimana Orang yang kalau yang dia ada blacklist, kalau daripada blacklist dengan bank, kalau diisytiharkan bankrupt, confirm lah tak boleh sebab dia tak boleh buka account. Kalau yang macam si Chris ke si tu apa, dia ikut budi bicara pengurus cawangan, dia tengok macam mana rekod. Kalau dia check rekod tu terlampau banyak sangat outstanding tu memang masalah. Cumanya masalah saya di sini, kita ada 39,097 orang peminjam. India, bangsa India hanya meminjam 6% saja. China 3%. Sebab tu saya selalu kalau komuniti India, kita ada style India. Tapi masalah style India kita, dia pergi cari orang Melayu juga yang masuk. Tu yang isu tu. Sebab tu bila ada sidang tu, dia kata kenapa India kurang, dia kata kita dah cakap dia tak masuk, macam mana kita dah paksa dia masuk. Saya harap dengan Temu Ramah hari ni memang saya memang adu-adukan kedatangan sebab mungkin daripada kita dia tak kurang kepahaman. Mungkin you cakap satu, dia lebih percaya. Dia kena ni kau ni alok ke apa ke, mungkin hijrah ni tak lebih meluas kenangan. Pengetahuan mereka Jadi kalau you ada usaha untuk batu tu, kita memang mengalu-alukan. Sebab setiap tahun kita diberi peruntukan untuk dihabis-habiskan, tapi kita masalah kita tak ada sokongan daripada bangsa lain, itu kita sangat problem. Ada salah satu sebab saya rasa mereka tak terima maklumat. Mungkin So mereka tak terima maklumat. So saya harap usaha kami pada hari ini akan membantu masyarakat India. sebenarnya fokus kerajaan negeri kita nak bantu bukan orang yang ada kedai-kedai ni sebenarnya lah. Orang yang baru nak start berniaga, yang duduk di tak mana-mana yang tak tahu arah, Betul. yang tak boleh membaca, yang tu yang kita nak fokuskan. Sebab tu dulu kita ada masuk dekat estate-estate. Actually itu adalah salah satu fokus kita. Jadi pertemuan kita boleh bagi mereka Boleh. taklimat dan bawa mereka Yes. langsung macam guideline untuk mereka. Macam ni, kalau nak lebih mudah kita ada semua tempat. Kalau pertubuhan ni nak mudah, kumpul orang je. Betul. Kita datang pegawai bagi tahu. Alright. Lagi mudah. Lagi satu Cik Afiz saya nak tanya. Tadi Cik Afiz kata kalau ada stok nasi base, mereka still boleh apply ya? Dia berbalik pada budi bicara pengurus cawangan tu. Okey. Dia tengok berapa amount yang tertenggak dalam tu. So Banyak still orang dia ada sekarang. peluang lah. Still dia ada. Saya dah janji tak berani tapi kena bawa Kena- dokumen dulu lah. Dia akan semak dulu. No, kerana banyak orang sekarang due to pandemic Yes. punya Ya. isu rumah tak boleh bayar, kereta tak boleh bayar, jadi macam Mungkin lagi kalau kita tengok rekod itu 2020 mungkin. Tu kan tu Oh, kita tengok dalam kita boleh apa orang kata accept lah tu. Depend on pengurus cawangan or zone. So kalau dia kata yang ni boleh, then they can apply. Depends lah, depends. Depends on the thing. Yes. Okay. So baiklah, itu saja pada petang ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Yayasan Hijrah Selangor dan Encik Hafizi kerana memberi segala maklumat untuk menyempurnakan usaha kami dalam masyarakat India. Terima kasih Encik Hafizi. Terima kasih kembali. Sama-sama. Thank you. Ya. Sebelum kita teruskan kepada agenda yang utama, bersama saya adalah Puan Kavita selaku pengurusi dan Encik Ramani Bendahari Pertubuhan Perangsang Sosio-Ekonomi India menganjurkan temu bual bersama Yayasan Hijrah Selangor pada hari ini. Baiklah Puan Kavita, bilakah dan apakah tujuan pertubuhan ini ditubuhkan? Assalamualaikum dan selamat petang. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Hijrah Selangor kerana sudi membenarkan pihak kami untuk menemu ramah Encik Hafizi, pengurus zon Hijrah Selangor. Pertubuhan Perangsang Sosio-Ekonomi India atau nama panggilan Indian Socio-Economic Mobility Association iaitu ISMA ditubuhkan pada 3 hari bulan November 2020. Tujuan kami menubuhkan pertubuhan ini adalah untuk mewujudkan
peluang bagi golongan India dari latar belakang yang kurang bernasib baik untuk melanggar batas kelas sosial mereka. Dan saya juga berharap usaha yang kami ambil pada hari ini dapat membantu dan menggalakkan masyarakat India untuk menceburi dalam bidang perniagaan lebih giat lagi. Okay. Manakala mengenai visi dan misi pertubuhan kami, saya rasa Encik Ramli boleh kongsi sedikit. Waalaikumsalam, selamat petang. Saya bersyukur kerana dapat menyertai temu bual bersama Yayasan Hijrah Selangor pada hari ini. Saya berharap usaha kami akan memberi manfaat kepada masyarakat India. Baiklah, saya terangkan visi pertubuhan kami adalah untuk menstabilkan masyarakat India di Malaysia yang terpinggir dari ekonomi dan menjadikan mereka setara dengan bangsa lain dari negara kita yang berbilang baru. Manakala misi kita adalah membantu kerajaan dalam waktu yang kita ada pandemik dalam menaja peluang untuk pergerakan sosial ekonomi khususnya masyarakat India Malaysia melalui rangkaian keusahawan. Oleh kerana kesan pandemik COVID-19, berbagai sektor industri telah dikompromikan. Kesan negatif dan pandemik ini memberi kesan terbesar kepada masyarakat termiskin yang sudah berjuang untuk memenuhi keperluan mereka. Melalui organisasi orang India yang berpikiran sama, kami berhasrat mensasarkan kumpulan orang ini dan memberi mereka apa sahaja bantuan yang mereka perlukan untuk berjaya, dan harapan bahawa ini akan membolehkan orang-orang India Malaysia memilih kedudukan yang setara dengan rakan-rakan mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Kavita dan Encik Ramli. Dalam usaha ini, kami berharap lebih ramai usahawan dilahirkan terutama di kalangan masyarakat India. ISMA akan sentiasa mengambil usaha yang berterusan untuk melahirkan masyarakat berperdagangan sehingga menjadi kenyataan. Akhir kata, saya Nelson selaku ahli jawatankuasa Pertubuhan Perangsang Sosial Ekonomi India berasa amat gembira dan bersyukur kerana temu ramah ini berjalan dengan lancar dengan kerjasama semua pihak. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan terima kasih.